kita perlu ada yang asli sebelum kita kreasikan. Kalau kita tak teruskan, akan keluarlah tarian moden lebih daripada tradisional. Kita kena teruskan lah. Even kita macam dah tua ke dah apa, memang kena teruskan tarian inang lah. Dengan cara ini, warisan apa yang kita ada ini tidak akan berubah. Tarian dapat didefinisikan sebagai satu seni pergerakan badan, kaki dan tangan mengikut rentak muzik yang dimainkan. Bagi masyarakat Melayu, mereka sememangnya kaya dengan pelbagai tarian tradisional sama ada berbentuk asli, joget, zapin dan inang. Namun kini banyak tarian tradisi yang ada mula mengalami perubahan sama ada dari segi tempo maupun pergerakan. Tarian inang tidak terkecuali apabila bentuknya yang asli kini banyak dikreasi. Proses kreasi seni tari tradisi dalam arus perkembangan pasca moden dekad ini dilihat mencabar kredibiliti penggiat seni untuk sentiasa berjuang melestarikan seni dan budaya yang asli. Kebanyakannya tarian inang ni kalau kita lihat ditontonkan TV misalnya, itu dah sudah digarapan baru. Ada pertambahan gerak-gerak yang bukan asal. Saya tidak mengatakan tidak. Itu bukan tarian inang. Ya, tarian inang. Lagunya lagu inang, rentaknya rentak inang. Gonggnya mesti atas kaki kanan. Benda ni memang berlaku pada semua tarian. Tarian sapin ke, tarian asli ke, joget ke. Sebab tarian moden dan tarian tradisional kan dia ada dia kena jaga etika. Cuma kita jangan lupa yang gerak asalnya. Tarian inang juga disebut tarian mak inang, dipercayai dicipta pada zaman Kesultanan Melayu Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Dahulunya tarian ini hanya dipersembahkan di dalam istana oleh dayang-dayang semasa majlis keramaian dan hanya ditarikan oleh penari wanita sahaja. Namun sesuai dengan peredaran zaman dan tuntutan sebuah persembahan, ianya kini ditarikan secara berpasangan melibatkan penari lelaki dan wanita. Ia juga telah ditarikan di luar istana untuk majlis keramaian, perkahwinan maupun acara sosial masyarakat jelata. Inang sebenarnya kita ambil dari perkataan mak inang. Mak inang ni adalah pengasuh puteri raja dalam istana lah. Ketika itu tarian inang hanya ditarikan di dalam istana oleh anak-anak raja dan sebagai hiburan lah. Jadi yang larinya pastilah inang-inang, anak-anak perempuan lah, tidak ada lelaki-lelaki. Jadi yang mencipta ni adalah mak inang ni. Maksudnya pengasuh dayang-dayang inang di istana. So gerak terus dia lemah lembut macam dayang, macam dayang di pengasuh di istana. Zaman sekarang dia boleh ditarikan secara umum di majlis kebesaran, keramaian dan sebagainya. Sekarang tarian ni kita dah bawa keluar dari istana dan kita jadikan dia tarian rakyat. Dah ditarikan antara lelaki dan perempuan. Kalau dulu tidak boleh bercampur. Perempuan sahaja menari, lelaki tak ada. Tarian inang mempunyai pelbagai fungsi dan makna yang tersendiri selain berperanan sebagai hiburan kepada penonton. Tarian ini menggambarkan suasana keceriaan sesebuah sambutan perayaan yang ditafsirkan melalui hayunan tangan dan langkah kaki yang gemalai. Pergerakan dalam tarian inang banyak tertumpu kepada bahagian tangan yang diangkat selaras bahu baik oleh penari lelaki maupun wanita.
Gerakan melenggang merupakan pergerakan paling dominan dalam tarian ini dengan gerakan kaki mengikut kiraan pukulan gong. Kalau inang itu nari sebenarnya dia tidak ada berhenti antara satu gerak tadi kita lihat tadi dia seperti air, dia mengalur seperti air, bersambung sampai akhir. Inang dia punya rentak dia ada jatuh pada gong pada kiraan 1, 3, 7 dan sebagainya. So setiap gong tu mesti kaki kanan. Gerak-gerak inang ni sebenarnya kita ambil gerak-gerak daripada alam. Alam dan juga binatang, pakaiannya, aksesorisnya, rambutnya, hiasan semua memang ada. Kalau yang wanitanya dengan cambur, berbunga, rantai labu, berosang, kebaya labu, bunga-bunga. Kan kita ni rakyat, jadi bunga dan kain. Lelaki baju Melayu lah, baju Melayu bersongkok, bersamping, ikatan kumpul tengah tu. Macam biasa lah. Kat samping tu mesti labu lah. Kebiasaannya tempoh lagu tarian inang bercorak sederhana dan tidak terlalu perlahan seperti tarian asli. Tidak dinafikan, ada kalanya bentuk kreasi baru yang ada lebih menambat hati, terutama golongan remaja. Namun, jika berlebihan, ianya bakal menghilangkan identiti dan nilai budaya tarian itu sendiri. Bagi saya, kalau inang betul-betul pasti yang betul-betul tradisional adalah geraknya halus. Kalau wanitanya, pergerakannya tidak boleh angkat paras. Ketiaknya tinggi lah. Dia mesti di bawah pusat saja. Tinggal tangan. Dan itu dia langkah kaki. Langkah kaki dia tidak boleh melepasi daripada satu langkah itu adalah satu tapak. Itu buat nampak gerakan tadi halus. Kalau dah tarian nampaknya dah dia kreatifkan tari inang tu, mungkin dia boleh dah kasar sikit. Dia tidak mengikut kepada ciri-ciri tradisional tadi. Gerakan inang yang lama tu macam ada istimewa dia. Macam mana kita gerak bertemu tu, macam mana dia punya bola lantai, macam mana dia punya kiraan dia tu dari segi lagu. Sebenarnya apa-apa pun sebelum kita melangkah ke yang lebih thrill, yang lebih canggih ke apa geraknya tu, lebih baik kita mulakan dengan tradisional dulu. Itu kita dari akar umbi kita dulu. Kalau tarian ni dah dialih kepada satu gerak yang betul ke arah kemodernan misalnya ataupun kreatif, yang tradisional ni macam mana? Yang dah kita praktikkan dulu sampai 50-60 tahun ni kan? Jadi harus dikekalkan. Pengekalan bentuk asal penting agar generasi seterusnya dapat membezakan antara inang yang asli maupun yang sudah dikreasi. Inilah antara cabaran yang perlu dihadapi penggiat seni tari tradisi bagi memastikan bentuk tarian yang asli mampu diwariskan kepada generasi akan datang. Desa Oki. FIFA World Cup Bronze Final 1996 hingga 2002.
setiap Sabtu 9.30 malam. Semestinya hanya di Samurai OK. Menari di Check-in OK. Saksikan semua program dokumentari yang menyingkap warisan dan khazanah budaya bangsa dan negara kita yang kian pupus dikelan zaman dalam Antara Budaya setiap Sabtu 12.30 tengah hari. Tuan dua dari mana membentuk dan manusia. Usul tu dia rasa seronok nak buat. Semestinya hanya di Samurai OK. Tak kenal maka tak cinta. Itulah pepatah yang mampu menggambarkan permulaan penglibatan Bonnie Lee dalam seni tari tradisional Melayu. Dilahirkan berbangsa Cina, bukan menjadi penghalang kepada beliau untuk menguasai gerakan tarian tradisional Melayu, antaranya tarian Inang. Menceburi bidang tari sejak 30 tahun yang lalu menjadikan Bonnie Lee antara tenaga pengajar bukan Melayu yang cukup dikenali terutamanya di kalangan remaja. Sebagai penari dan pereka tari, beliau juga nyata tidak rela keaslian suatu tarian tradisional seperti Inang dikreasi sesuka hati. Yang biasanya tarian Inang lama dia lebih lembut sikit, mungkin tempo dia perlahan sikit. Inang yang rekaan baru dia mungkin lebih rancak, dia tambah lagi instrumen yang moden, bunga tarinya lebih ada bunga tari yang baru. Kita sebagai penari, koreografer, kita perlu ada yang asli sebelum kita kreasikan atau kreatifkan. Bagi saya, benda yang pertama saya ajar lah gerak asal dia. Penubuhan kumpulan kesenian Mahligai Budaya Kuantan sejak 15 tahun yang lalu bersama isterinya membuktikan kesungguhan beliau untuk memertabatkan tarian tradisional Melayu. Pernah dinobatkan sebagai tokoh seni budaya Pahang 2005, Bonnie seboleh mungkin melibatkan penyertaan generasi muda pelbagai bangsa dalam persembahannya. Maka tidak hairanlah jika ramai anak didiknya terdiri dari remaja bukan Melayu yang tidak kekok menarikan tarian tradisional Melayu. Saya rasa generasi akan datang perlu untuk pelajari apa yang saya pelajari lah. Walaupun bergerak sebagai NGO kebudayaan, kita pun terus menanam minat masyarakat tempatan lah, khususnya remaja. Sejak saya masuk belajar menari, saya belajar dengan Cikgu Joanne dengan Cikgu Bonnie. So sehingga sekarang saya masih terus lagi. Tarian Melayu lebih macam dalam, kita simpan sikit, tapi tarian Cina kita lebih bebas. Saya haraplah banyak lagi yang tahu tentang tradisi ini, bukan saja K-pop tu. Ada lagi banyak orang yang tahu tentang tarian Melayu tradisional. So memang kita kena menanam budaya kita sendiri lah, especially kita dalam Malaysia berbilang kaum banyak budaya. So kita kena tanam minat untuk remaja, untuk kita dapat mengharmonikan semua bangsa. Begitulah, kalau boleh kita melihat warisan-warisan yang ada ini memang boleh diterima oleh semua golongan, semua etnik, dan dengan cara ini warisan apa yang kita ada ini tidak akan berubah, akan sentiasa subur. Penglibatan Bonnie dan isteri bersama anak didiknya membuktikan tiada batas penghalang untuk pelbagai bangsa menarikan rentak yang sama. Selain berusaha mengekalkan tarian Inang asli, misinya bersama isteri adalah untuk sama-sama memelihara dan mengembangkan tarian tradisional Melayu ke generasi seterusnya.
tidak mengira seni itu milik bangsa mana, mereka rela mempertahankannya demi bangsa Malaysia. Sebab tu saya sebagai penggiat budaya, bila saya tak ada apa macam blog saya kan, bila hati kita terbuka kan, semua pun kita belajar. Sebab semua pun indah, benda tu indah. Kalau kita dah start belajar kan, kita akan nak lagi belajar, nak lagi. Bonnie ni memang passion lah. Dia boleh korban semua yang dalam poket dia untuk mengembangkan apa yang dia minat dalam seni tari. Sebab dia memang full force dalam bidang seni. Bonnie dan isteri adalah contoh terbaik yang perlu diteladani masyarakat negara yang berbilang bangsa. Hakikatnya, inilah keunikan Malaysia yang perlu kita kekalkan sebagai salah satu tunjang perpaduan. Minda manusia dalam dunia komunikasi, dia mudah lupa pada lazim. Semua stesen televisyen, kerajaan dan swasta, 70 stesen yang dilesenkan. Semua media, termasuk media milik kerajaan ataupun tidak, semua media cetak, semua media elektronik dan sebagainya harus mempunyai peranan untuk menyemarakkan falsafah pengurusan dan pentadbiran negara. Ia tidak boleh jadi hak eksklusif orang politik semata-mata, kerana kesejahteraan itu adalah milik semua untuk semua. Bersama kami menonton drama bersiri terbaru dan terbaik di Drama OK. Tengku Irfan Haikal, lelaki yang tegas, kerek dan poyong. Namun kehadiran Indina Ashikin telah merubah keseluruhan hidupnya. Saksikannya dalam PA Lelaki Kerek setiap Selasa hingga Sabtu 2.30 petang. Mampukah Indina bertahan dengan sikap Tengku Irfan? Semestinya hanya di TV OK. Perlawanan bola sepak Liga Super 2022. Cabaran semakin sengit. Kedudukan kelompok teratas terus menjadi buruan. Perlawanan seterusnya, Terengganu FC bertemu Kuala Lumpur City FC Sabtu 18 Jun 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Usaha memelihara dan mengekal tradisi yang ada sudah pasti tidak semudah memetik jari lantas menghasilkan bunyi. Tidak seharusnya juga ia digalas individu tertentu, sebaliknya memerlukan sokongan dan keprihatinan pihak berkaitan. Bagi Puan Nuriah, beliau beruntung kerana mendapat kerjasama Institut Warisan Melaka atau INSWA yang sememangnya berperanan memelihara warisan tradisi yang ada. Dan memang tugas INSWA ini memang memfokuskan warisan tidak ketara ataupun tidak nyata. Dan kalau kita tengok warisan tidak nyata ini memang dia skop memang agak luas. Itulah fungsi INSWA sebenarnya untuk menyemarakkan semula warisan yang tak nyata ini di kalangan masyarakat supaya kita punya khazanah ini tidak terpinggir, tidak ditinggalkan. Kalau dari sekarang kita tidak majukan, tidak kenalkan gerak-gerak tradisi ini, yang asli ini, saya rasa mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi gerak ini akan hilang. Kalau kita tidak serobokkan kepada anak-anak muda, sebenarnya ini adalah yang tradisi. Merupakan tenaga pengajar dan ketua unit kebudayaan INSWA, Puan Nuriah menggalas misi untuk mengekalkan bentuk asli tarian tradisional Melayu, terutamanya Inang.
Selain berkongsikan ilmu yang dimiliki, beliau juga melahirkan penari dan jurulatih yang diharap bakal meneruskan usahanya. Kini Puan Nuriah mungkin boleh menarik nafas lega apabila sudah ada barisan pelapis yang bakal meneruskan perjuangannya. Antaranya ialah Hamzi yang sudah mewarisi ilmu tarian Melayu tradisional, terutamanya tarian Inang sejak hampir 10 tahun yang lalu. Ya, saya banyak ada tolong kepada mereka ni. Siapa yang belajar di sini lah. Ada juga yang di luar, tapi di sini itu lebih dekat dengan saya. Kalau ada kekurangan, saya akan tegur. Ini tak boleh, ini tak boleh. Sebenarnya ramai yang dah saya turunkan, tapi apa yang dekat ini dengan Hamzi lah. Hamzi ni memang dekat sekolah rendah dengan saya. Dengan dia sekolah menengah, ikut saya sampai dengan sekolah ATM lah. Alhamdulillah, dia adalah seorang yang gigih lah. Dia nak belajar yang tradisional ni. InsyaAllah dah sepanjang masih adanya keberadaannya saya dalam dunia tari ni, saya insyaAllah akan cuba pertahankan apa yang tradisional itu. Dalam masa yang sama kita bolehlah untuk memperbarui, cuma yang tradisional itu lebih penting untuk dijaga. Beliau dan barisan pelapis yang ada kini menjadi pemikul amanah bagi memastikan tarian Inang asli akan terus ditarikan selamanya. Inang ni adalah gerak yang orang kata tarian betul-betul asli yang berasal daripada istana dulu-dulu. Tapi yang sekarang, apa yang kita belajar, apa yang kita tengok, banyak tarian Inang diolah. Sebab kalau bukan kita yang teruskan, siapa lagi yang nak teruskan tarian tradisional kan? Kalau kita tak teruskan, akan keluarlah tarian moden lebih daripada tradisional. So tradisionalnya akan makin lama makin hilang. Sebagai penggiat seni tari tradisi, banyak lagi yang mahu dilaksanakan Nuriah demi melestarikan tarian tradisi Melayu. Antara impiannya yang masih belum terlaksana ialah untuk memimpin persembahan Inang secara besar-besaran. Tujuannya ialah untuk memberi pendedahan sekaligus diharap dapat memertabatkan bentuk asli tarian Inang. Saya kalau ada untuk family, saya nak buat satu festival Inang tradisional, satu mission. Kalau John Joget dia nak buat, Zapin dah buat, tapi Inang belum jadi. Boni dan isteri juga mempunyai misi yang sama. Harapan mereka akan ada anjakan paradigma yang akan membawa tarian tradisi pelbagai bangsa ke sekolah aliran berbeza. Melaluinya, generasi akan datang dapat lebih menghargai, memahami dan menghormati perbezaan budaya yang ada. Mungkin di sekolah Cina je hanya belajar tarian Cina saja. Atau sekolah SK je ada tarian Melayu saja. Jadi benda ni kita kalau sekolah Cina pun boleh belajar pun bagus, atau sekolah Tamil. Usaha juga telah dirancang bagi memperkenal dan melebarkan lagi seni tarian tradisi Melayu ke persada antarabangsa. So kita pun berusahalah untuk tak putuskan yang dalam bidang ini. So dapat mengembangkan bukan sahaja di negara sendiri. Kita boleh mengembangkan seni dan budaya Malaysia ke negara lain. Hampir 50 tahun mengabdikan diri kepada tarian tradisional Melayu, Puan Nuriah nyata tidak rela jika keaslian sesuatu tarian tradisi Melayu dikreasi sehingga melenyapkan keasliannya. Begitupun, beliau tidak menolak perubahan yang dilakukan terutama mereka tari muda yang sememangnya gairah untuk berkarya. Yang itu nak buat yang kreatif, buatlah. Saya tidak memindahkan. Tapi yang ini harus kekalkan. Sayanglah. Saya berjuang hampir 50 tahun untuk mengekalkan yang tradisi ini. Kalau selepas itu, tak ada siapa yang dapat nak bawa gerak ini untuk menghidupkan lagi. Memangnya mesti dijaga walau macam mana pun. Benda ni perlu disambung. So benda tu kalau lebih ramai orang akan buat macam ni, saya rasa benda ni akan dapat ada kesenambungan.
Mungkin ada yang melihat tarian tradisional tidak lebih daripada hiburan semata-mata, namun bagi mereka nilainya cukup berharga. Menjunjung tinggi tarian tradisi, mereka bertiga tidak akan berhenti dalam memperjuangkan seni budaya yang pasti dilupakan jika tidak terus dipertahankan. Sekalipun berbeza bangsa, tetapi matlamat mereka adalah sama, iaitu untuk mengembang dan mewariskan apa yang mereka miliki ke generasi seterusnya. Dan saya tidak mahulah benda itu tinggalkan gitu saja. Macam mana kita tidak boleh hilang terus? Kita tidak boleh hilang terus. Dia memang satu kerugian lah. Bukan saya lah, satu Malaysia. Sebab tarian ni, seni Inang ni satu yang indah. Dia penuh budi bahasa. Kita mesti akan mempertahankan kepada generasi yang akan datang. Bawalah benda ni, yang tradisional ni sampai lagi. Jadi dia ada turun pada yang generasi baru tu akan turun lagi dan kekal sampai bila-bila. Hari ini, kehadiran kreasi baru dengan elemen semasa yang bersifat kontemporari sesuai dengan selera dan cita rasa generasi masa kini yang tersukar dinafikan. Begitupun ia perlulah berlandaskan kepada bentuknya yang asli tanpa mengenepikan terus nilai budaya yang ada di dalamnya. Apa yang lebih utama ialah untuk kita bersama-sama melestarikan tarian tradisi sama ada yang asli ataupun yang sudah dikreasi dari membiarkan ia tidak bernyawa dan lenyap selamanya.